memang wajib bagi kita semua untuk menonton Netflix original series yang bertajuk Lupin ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini, saya akan kongsikan dengan korang tentang review satu Netflix original series yang bertajuk Lupin. Yang mana bagi saya, bagi peminat-peminat Arsene Lupin, bagi peminat-peminat Sherlock Holmes, bagi peminat-peminat genre misteri dan peminat helah-helah magic, memang wajib bagi kita semua untuk menonton Netflix original series yang bertajuk Lupin ni. Lupin merupakan satu Netflix original series yang berasal daripada France. Lakonan watak utama dalam cerita tersebut adalah Omar Sy. Yang mana Omar Sy ni membawa watak sebagai Arsene Diop. Dan Arsene Diop ni merupakan anak kepada Babakar Diop dalam cerita Lupin ni lah. Yang mana pada 25 tahun yang lepas daripada current storyline dalam cerita ni, Babakar Diop telah pun dituduh sebagai seorang pencuri dan telah pun dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Babakar Diop telah pun ditemui mati, dipercayai membunuh dirinya sendiri dengan menggantungkan diri dia dalam sel penjara yang dia telah dikurung tersebut. Tapi Arsene Diop sebagai anak kepada Babakar Diop sangat yakin dan percaya bahawa sebenarnya bukan ayah dia yang melakukan jenayah pencurian rantai milik keluarga Pellegrini tersebut. Maka cerita ni secara ringkasnya lah, sinopsis dia menceritakan tentang Arsene Diop sendiri yang cuba untuk membongkarkan dan cuba untuk menuntut bela di sebalik tuduhan palsu yang telah pun dilakukan ke atas ayah dia pada 25 tahun yang lepas. Nak dijadikan cerita pula, sebelum daripada ayah dia masuk penjara dan mati tu, ayah dia sempat menghadiahkan kepada dia satu buku tentang Arsene Lupin yang bertajuk The Gentleman Thief. So, bila dia dapat buku tu, memang lepas ayah dia mati, dia pun start baca buku tu dan dia belajar banyak benda daripada buku Arsene Lupin ni. Yang mana cerita-cerita dalam buku Arsene Lupin ni lah. Lepas pada tu dia bacalah buku-buku yang lain, buku pasal Arsene Lupin kan, bertajuk tentang seorang wanita berambut perang ataupun kaki lampu Yahudi dan sebagainya itu. Dan setiap helah-helah yang digunakan oleh watak fiksyen Arsene Lupin dalam setiap novel tu telah pun dipraktikkan oleh Arsene Diop dalam kehidupan sebenar dia sendiri sejak daripada dia mula-mula baca buku tu lagi lah. Dan Arsene Diop ni dia juga mempunyai seorang kawan baik sejak daripada zaman sekolah lagi lah, yang bernama Benjamin. So Benjamin ni lah yang banyak membantu dia untuk melaksanakan dia punya helah-helah dia lah. Dan dia telah pun berusaha untuk membongkarkan tuduhan palsu ke atas ayah dia ni setelah 25 tahun selepas kematian ayah dia, apabila rantai milik keluarga Pellegrini yang dipercayai telah pun hilang dicuri oleh Babakar Diop telah pun ditemui semula dan rantai tersebut telah pun dipamerkan di satu muzium. Masa ni lah dalam episod 1 lagi kita dapat tengok macam mana Arsene Diop telah pun menyamar dengan pelbagai jenis watak semata-mata untuk mendapatkan semula rantai itu untuk menuntut bela atas kematian ayahnya. So memang daripada episod 1 lagi boleh dikatakan cerita ni dah sangat-sangat hype lah bagi saya. Macam mana kita tengok dia bawa banyak gila watak. Macam mana dia palsukan identiti dia, dia boleh reka dia punya identity card sendiri, dia boleh reka dia punya pasport sendiri, dia boleh reka dia punya visa sendiri dan dia memang sangat-sangat mahir dalam bidang IT lah. Sampai dia boleh buat muka bentuk orang lain, dia nak tiru muka siapa ataupun tiru suara orang lain pun memang dia boleh tukar maklumat-maklumat peribadi yang ada dalam Wikipedia pun dia boleh. Memang macam Arsene Lupin lah dia ni, dia boleh buat segala-galanya. So Arsene Diop ni dia telah pun berusaha lah untuk mendapatkan rantai tersebut dan kemudian seterusnya setelah dia berjaya mendapatkan rantai itu, dia pun berusaha satu persatu dia buat untuk menangkap penjenayah sebenar yang telah pun menuduh ayah dia atas tuduhan palsu pada 25 tahun yang lepas lah. So jalan cerita untuk Lupin ni, dia punya jenis penceritaan dia adalah dia banyak flashback. So dia akan tunjuk current storyline dulu, lepas tu dia akan flashback, kemudian dia akan balik pada current storyline. Tapi apa yang menarik bagi saya adalah dia punya flashback tu untuk balik kepada current storyline, kemudian untuk sambung dengan flashback tu, dia punya transition tu memang sangat-sangat synchronize lah bagi saya. Memang boleh dikatakan flawless lah. Tak ada plot hole pun di antara transition untuk flashback pergi ke current storyline balik. So tu memang bagi saya sangat-sangat menarik kan untuk menghasilkan satu cerita yang macam tu. Dan yang menarik juga bagi saya adalah Lupin ni daripada setiap episod kepada satu episod yang lain,
dia bukan setakat memberi kita curious untuk tahu apa yang akan berlaku, tapi dia memberi kita excitement, memberi kita satu keterujaan, membuatkan kita hype. Kita rasa macam, uish, tak sabar nak tengok episod seterusnya. Sampai kan masa saya tengok Lupin ni, boleh dikatakan dalam 3-4 episod tu memang saya tengok sekaligus berterusan. Walaupun durasi cerita dia dalam 42 minit hingga 50 minit kan, satu episod tu. Dan Lupin ni dia mengandungi 2 part. Part 1 ada 5 episod, part 2 pun ada 5 episod. So memang dia punya, orang kata dia punya trik dalam setiap episod tu memberi kita keterujaan untuk tahu apa yang dia akan buat seterusnya dan apakah nasib Arsene Diop yang membawa watak sebagai Arsene Lupin dalam cerita ni untuk episod-episod yang seterusnya, dan macam mana akhirnya dia berjaya untuk menangkap pihak-pihak yang telah pun bersekongkol ataupun bersepakat untuk melakukan tuduhan palsu ke atas ayah dia. Dan sebenarnya pihak-pihak penjenayah yang jahat ni bukan setakat tuduh ayah dia je, macam-macam lagi jenayah yang mereka buat. Dan akhirnya sememangnya Arsene Diop berjaya untuk menumpaskan penjenayah-penjenayah tersebut, tapi memang dia punya trik, memang dia punya helah, memang dia punya cara, dia punya SOP, prosedur semua memang wajib untuk korang-korang yang merupakan peminat Arsene Lupin, peminat genre misteri, peminat Sherlock Holmes untuk tengok. Kalau korang peminat Kaito Kid ke, peminat Lupin Sunset ke kan, Lupin Detek ke, memang kena tengok juga. Cerita ni boleh dikatakan macam cerita Magic Kaito juga, macam Kaito Kid nak menuntut bela atas kematian Kurobato Ichi, tapi ni dalam versi manusia dan dengan detail yang lebih lagi bagi saya. Dan kalau macam Kaito Kid tu, dia kan anime kan, ada certain part tu memang dia macam kurang logik sikit lah. Tapi untuk Lupin ni, memang dia punya helah yang dia buat semua memang sangat-sangat logik. Macam mana perkaitan dia dengan setiap cerita yang dia baca dalam novel Arsene Lupin, dengan apa yang dia lakukan dalam dunia nyata. Lepas tu macam mana dia punya hubungan dengan orang-orang sekeliling dia bila dia buat baik kan. Walaupun Arsene Diop ni seorang pencuri, tapi dia adalah seorang gentleman thief lah. Dia pencuri yang sangat-sangat baik dan dia melakukan kebaikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling dia, kecuali kepada orang-orang yang jahat. So memang saya recommend gila korang untuk tengok cerita Lupin. Bagi mereka-mereka yang mempunyai Netflix ni, memang korang kena tengok lah. Bagi korang yang dah tengok, korang boleh komen kat bawah apa part yang paling korang minat dalam cerita Lupin ni. Bagi korang yang tak tengok lagi, boleh masukkan cerita Lupin ni sekarang dalam korang punya watch list untuk korang semua tonton lepas ni. So, itulah perkongsian saya dalam video pada kali ini. Terima kasih pada semua yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Pada yang tak subscribe lagi, jangan lupa untuk subscribe. Pada yang dah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Semoga berjumpa lagi dalam video akan datang. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi